Maknanya Abu Bakar dan Umar buat, dia inaikan rambut dia, dia warnakan janggut dia, dia warnakan rambut dia. Kita ambil nas yang menyebut dalam mewarnakan rambut dulu. Dan juga berlaku juga kepada bapa Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari Nabi bawa bapa dia berjalan dalam satu hari penaklukan kota Mekah, berjumpa dengan Nabi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini bapa aku. Lalu Nabi tengok bapa Abu Bakar ni penuh uban kepala. Oh no, uban putih habis, janggut dia putih. Lalu Nabi kata, ghayyiru hadza wajadnibuhu sawad. Nabi kata, ubahlah, warnakan uban-uban kamu tu, dan jangan berwarna hitam. Nampak tak tuan? Mana hukum membenarkan kita mewarnakan rambut dan janggut, tetapi jangan warna hitam. Jawapan dia, Syekh, jangan warna hitam. Tu yang kita tengok tokoh Malaysia tahun ni, Muhammad Al-Muhammadi tu kan, kamera janggut dia, rambut merah. Boleh tuan, boleh kita nak mewarnakan rambut, tapi jangan warna hitam. Warna hitam ni tuan-tuan dibenarkan dua golongan saja. Yang pertama, orang remaja yang masih muda belia lagi. Remaja muda lagi, orang muda, umur 20 tahun dah putih dah rambut dah. Dia ni boleh menghitamkan rambut, boleh. Dan juga orang yang berjihad, pegawai-pegawai keselamatan, tentera dengan polis, dia boleh mewarnakan rambut dia. Sebab apa? Supaya nampak hebat, boleh hitamkan rambut, bagi nampak garang, bagi nampak hebat, orang gerun. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan askar Malaysia rambut putih, jaga sempadan dekat Thailand, duduk pegang senapang A16. Thailand pun teropong askar Malaysia. Allah, tua-tua askar Malaysia, tak apa dia, kita boleh bantai, senang dah tua. Boleh kita dua golongan ni. Mana setakat kerja proton tak boleh tuan. Proton kerja apa, kerja kilang tak boleh. Jaga pun tak boleh. Dua orang ni, orang yang pergi menjaga keselamatan negara, boleh dia menghitamkan rambut. Macam tengok Saddam Hussein ni. Saddam Hussein tuan, sebelum perang, rambut dia hitam, misai dia hitam. Orang Amerika cukup takut dengan Iraq ni. Garangnya, nampak garang lah. Nampak garangnya Saddam Hussein dengan baju dia, dengan pistol, dengan tentera dia, dengan kelengkapan. Orang gerun tengok dia. Amerika berkata, ya boleh masuk ke, ya boleh masuk ni. Tak yakin, pergi dua orang dengan Britain, dengan seorang Iraq, tak yakin, sebab hebat dia tuan-tuan. Menteri Penerangan Iraq ketika berlaku peperangan Iraq dengan Amerika, dia pun keluar dalam TV. Orang kata, macam mana kata sekarang ni Iraq kena serang, betul ke Amerika dah takluk kota Baghdad? No, mana ada, tak ada lagi. Saddam masih berkuasa. Masa dia bercakap tuan-tuan, rambut dia hitam. Tapi lepas dia kena tangkap, memutih, putih habis semua. Saddam Hussein tuan-tuan, Amerika bertengok, Allah, orang tua lokus macam ni, aku takut, kata dia. Masa dia kena tangkap, berubah. Sebab itu dibenarkan dua golongan saja. Tapi kalau umur 40 tak boleh. 40 dia takrif usia matang, tak boleh mewarnakan dengan warna hitam. Dia kata pula, ustaz, sekarang ni inai ada jual inai hitam, ustaz, boleh ke tak boleh? Kita akan bahas tuan-tuan. Kita akan bahas maknanya boleh mewarnakan rambut. Walau bagaimanapun Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan ramai para sahabat, mereka tidak mewarnakan rambut mereka. Mana ada dua golongan, sahabat yang seorang lagi dibuat, sahabat yang seorang lagi ni tak buat. Mana dua keadaan ni kita boleh terima. Jadi maknanya orang yang tak nak mewarna rambut pun boleh, mewarna rambut juga boleh. Tetapi nak tanya balik tadi, adakah dia terlepas daripada simpulan bahaya tadi? Apa makna halal? Halal benda diharuskan, benda dibolehkan, dan dia terlepas daripada simpulan bahaya. Saya nak tanya tuan-tuan, kita pakai warna rambut tu terlepas mudarat tak tadi? Kalau mudarat, hukum dia haram. Yang kedua,
pewarna rambut yang jual ke kedai tulis halal, halam alif lam, dia mesti tidak najis. Nak tanya balik, betul ke halal tu ataupun najis? Kalau najis, hukum dia haram. Nak tanya balik, susah tak untuk kita bersuci, untuk beribadah dengan rambut pegang ni? Air boleh sampai ke tidak, tuan-tuan? Timbul soalan. Kita warnakan rambut ni, mandi hadas, air boleh sampai ke? Kita warnakan rambut, persoalan dia, adakah menyebabkan bersih dia tadi? Kita basuh bersih, adakah dikategorikan dia bersih? Kita ambil konsep bersuci. Dalam bab bersuci, hilang rupa, hilang warna, hilang rasa. Maknanya kalau kita nak pakai juga tuan di kedai tu boleh, tapi kita nak semayang, nak mandi hadas, kena sucikan dia dulu, hilangkan warna, rupa dan rasa dia. Timbul tanda tanya, tuan-tuan, adakah air sampai? Saya pernah tanya orang yang pakai lah. Orang yang pakai ni pun orang mengaji mereka juga, disuruh dia pakai. Dia tanya, Ustaz, saya rasa Ustaz air sampai Ustaz. Oh, dia kata, sebab apa sampai? Saya pakai, saya tahu dah sampai. Macam mana? Saya kata datin, sebut datin lah. Macam mana pula yang tahu sampai? Ya Ustaz, setiap kali saya nak semayang, saya akan basuh dulu. Saya basuh Ustaz, nampak air tu keluar, merah keluar. Lagi? Yang kedua saya tanya pula, dekat kulit kita ada kesan merah lagi tak? Tak ada. Bila tak ada air sampai lah tu, boleh lah. Saya tak kata halal, saya kata boleh lah kalau gitu. Mana air dia sampai. Besok dia telefon saya, Ustaz, saya rasa tak sampai lah Ustaz. Dia telefon lah. Sebab apa tak sampai? Dia kata besoknya Ustaz, saya pakai scarf, melekat warna merah tu masih ada dekat scarf saya. Sah, tak sampai. Maka waktu tu haram guna bahan tu. Jawapan yang kedua pula, jumpa seorang lagi, dia kata saya tanya sampai tak? Saya rasa tak sampai lah Ustaz, sebab anak saya pakai benda ni. Dia kata, anak saya bila pakai pewarna rambut Ustaz, bila pakai pewarna rambut, dia kata memanglah kita cuci, dia takkan hilang Ustaz. Dia akan hilang bila dia tunas rambut baru. Sebab rambut dia bila dia dah pegang, dia nak mati, dia nak mati, rambut dia nak mati dia akan keluar dekat tunas, dekat tempat yang mati dia keluar balik. Dia keluar dan dia menghitamkan balik benda yang dah pegang tadi, yang dia mana jangka masa, mana lamanya masa tu nak beri pulih lama. Kalau begitulah keadaannya, maka hukum dia haram. Okey, nampak saya tak berani kata halal haram. Pegang 3 kaedah. Adakah dia mudarat atas diri? Yang kedua, adakah dia najis? Yang ketiga, adakah air sampai? Tuan-tuan, 3 keadaan. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab mewarnakan rambut juga yang Nabi benar apa dia? Hina'un wal katam. Kalau kita rasa syubhah, halal ke haram, betul ke boleh ke tak boleh, terus pakai yang confirm boleh. Apa dia? Hina'un wal katam. Senang. Pasal nak fikir susah nak kena beli yang Ustaz dia kata inai ni Ustaz, bau dia busuk lah Ustaz, bau dia busuk je, rambut kerah macam dawai kata dia. Nampak tak tuan? Maknanya alasan saja Syekh kata. Boleh, saya tak salahkan tuan-tuan pakai pewarna, tapi kena pastikan 3 benda ni kalau dia terlepas. Sama juga dalam bab mengkeritingkan rambut. Sama tuan-tuan, bila kita keritingkan rambut, dia panggil kawafir. Kawafir mana orang berselindung di sebalik wajah. Bila dia keriting rambut, muka dia berubah. Boleh tak keriting rambut? Saya tak kata boleh atau tak boleh. Kita kembali 3 perkara tadi. Yang pertama, bahan yang digunakan tadi itu mudarat atau tidak. Yang kedua, najis ke tidak. Yang ketiga, air sampai ke tidak. Tapi setahu saya lah tuan-tuan, saya bawa bini saya pergi, dia kata bang, tadi nak keriting rambut lah. Boleh, tak ada masalah. Saya tak Cina tu tanya, you mau keriting ini rambut ni, bagi tahan lama punya ke sekejap? Oh, tahan lama. Kalau tahan lama punya, you tak boleh mandi seminggu, kata saya. Seminggu tak boleh kena air, kata dia. Tuan-tuan bayang bila nak semayang? Kalau seminggu tak boleh kena air? Timbul soalan. Boleh tak keriting rambut? Boleh. Boleh tak gunakan bahan tu? Boleh. Masa bila? Masa pantang. Sebab masa pantang kan lama 40 hari.
tak perlu nak mandi, tak perlu nak ambil semayang, boleh. Masa pantang, warna lah rambut kuning, gebir kundang, hijau, buatlah, tak ada masalah. Sebab dia tak kait dengan mandi hadas, dia tak kaitkan dengan wuduk. Nak keriting rambut, masa kita pantang, masa kita period, buat. Saya dah tak period ustaz, tak buat terus, tak buat macam mana. Sebab dia menghabiskan wuduk dan juga mandi di atas. 3 perkara. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab halal dan haram, dia terlepas daripada ikatan bahaya. Begitulah juga tuan-tuan dalam mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ubah hidung, seperti kita ubah mata. Okey, tak tanya perempuan, kita pakai mata biru tu boleh tuan? Macam mata kucing siam, boleh tak? Orang tak lain boleh pakai tak? Dia sama pakai kacamata, sama je. Pakai kacamata hitam, kacamata kuning, kacamata biru, serupa tu tak? Dia sama konsep dengan pakai cermin mata. Boleh. Tapi nak cek balik mudarat ke tidak, najis ke tidak, susah tak beramal ibadah. Kalau susah, hukum dia haram. Lagi perkara yang dibabitkan dengan perkara yang mengubah ciptaan asal Allah Subhanahu wa taala, ya, orang perempuan hari ini dia buat teknik baru tuan-tuan, dipanggil teknik buang lemak. Buang lemak. Lepas tu botok. Tahu botok tuan? Lelaki tahu botok dia macam susuk, tapi dia gunakan saintifik. Orang dulu panggil susuk, masukkan barang dalam kan. Zaman sekarang dia gunakan saintifik, mana gunakan bahan untuk dia nampak muda. Macam juga yang baru ni dia gunakan vitamin C. Kita akan bahas. Tetapi yang confirm haram tuan-tuan, menambah sesuatu, mana dia nampak nak bagi besar pipi dia, buah rahang besarkan dia, atau nak bagi besarkan dia punya buah dada, bubuh silikon, mudarat, haram. Termasuk dalam bab mengubah hak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, dalam bab yang saya sebut tadi, injection atau masuk vitamin C. Okey, benda ni tuan-tuan, saya berjawab di sini berdasarkan kepada kata-kata ulama. Saya tak berani kata putus kata ulama, sebab baru ni semasa buat seminar di Concord Hotel sini dengan doktor-doktor, dan doktor-doktor itu berikan hujah yang cukup kuat. Dia kata kita menemu satu penemuan baru, satu penemuan baru dalam kajian sains. Sebab manusia ni bila dia tua, maknanya ketahanan antibody dia makin hilang. Bila antibody hilang, mana proses penuaan akan berjalan, kekuatan antibody. Jadi dia kata kita tambah, kita masukkan inject tu, maknanya kita masukkan vitamin, kita kuatkan balik. Mana kekuatan antibody tu kurang, kita tambah balik. Bila kita tambah antibody baru, maka proses perjalanan dia akan berjalan macam orang muda balik. Maka kulit dia akan cerah balik macam orang muda, akan melambatkan proses penuaan. Dan di sudut kebaikan, dia kata dengan kita buat suntikan ni tadi, yang pertama kata dia menyebabkan kita lambat berlaku serangan-serangan penyakit yang berbahaya, seperti orang kena sakit jantung. Dia dah tua sakit jantung, bila antibody dia kuat, dia ada kekuatan tu tahan itu serangan sakit jantung. Orang tu kena kecil manis, gout dan sebagainya, waktu tu dia masukkan antibody baru, menyebabkan dia jadi kuat, maka dia lambat serangan penyakit-penyakit ni. Itu hujah yang dia bagi. Kami tak masuk apa, kita masukkan saintifik. Macam juga kita masukkan macam makan pil, sama juga kata dia. Itu jawapan dia. Kemudian kami tanya balik, kami tanya, doktor, saya nak tanya, adakah pakai sekali? Tak, kena pakai banyak kali. Timbul soalan. Dia kata kena pakai banyak kali. Ada yang harga RM80, ada RM90, ada RM120, ada yang RM400, ada sampai RM11,000. Ada benda ni. Jadi maknanya macam mana buat? Setiap 2 bulan kena suntik semula. Kalau tak suntik kata dia akan kembali lagi tu. Mana ada kesan sampingan. Bila ada kesan sampingan, maka hukum dia adalah haram. Dia tanya balik, ustaz, katalah kalau kita buat injection dia tak ada kesan sampingan, mana muka dia akan kembali macam biasa balik, macam orang tua, mana tak ada kesan sampingan, maka hukum dia harus. Siapa kata? Ulama besar Negeri Selangor, ulama besar yang bersama dengan saya, dia sebut begitu.
Ini hujah yang dia bagi. Berdasarkan apa kata Yusuf Al-Qaradawi itu, halal ialah perkara yang terlepas daripada ikatan simpulan bahaya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi